نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الله توكلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah. Tajuk yang diberikan kepada kita pada malam ini iaitu macam mana kita nak meraih cinta pada Allah Ta'ala dengan melakukan ibadah salat. Cinta pada Allah ni adalah salah satu daripada syariat agama kita. Meletakkan kasih sayang dan cinta ini hanya pada Allah lebih daripada segala-galanya. Sebagaimana Nabi sebut, ayyakuna Allah wa rasulih ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sayang kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, hatta melebihi kepada cinta pada diri kita sendiri dan harta kita dan seluruh apa yang kita cintai. Sayang kepada Allah ini kena melebihi segala-galanya. Dan tidak hanya kita sayang kepada satu perkara melainkan kerana Allah. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu masalah pertama, itu masalah al-hubb, masalah kasih dan sayang kita pada Allah Ta'ala. Cuma sekarang ni kita nak ambil dalam banyak-banyak cara nak sayang pada Allah Ta'ala tu, kita nak ambil solat. Dan itu kita nak bertaqarrub dengan Allah dalam sembahyang kita. Kenapa? Kerana solat ini adalah satu perkara yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat. Yang pertama sekali, sebelum daripada benda lain, sebelum daripada seorang tu dihisab amalan kita yang lain, solat merupakan benda yang dihisab awal, mula-mula, nak banding dengan benda lain. Namun begitu, ramai orang yang tidak cakna dengan solat dia. Oleh kerana solat ini satu ibadah, maka semua ibadah itu ditunjuk oleh Nabi SAW bagaimana cara nak buat dan nak laksanakan. Dan sembahyang ini Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu bagaimana kamu lihat aku sembahyang. Sahabat Nabi bolehlah kita kata lihat Nabi semayang macam mana, tengok dengan mata kepala sendiri.
Bagaimana kita dengan umat yang akhir zaman ini nak tengok Nabi sembahyang? Alhamdulillah wa syukurillah bilhamdi wan ni'mah. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati para sahabat tu, bukan sahaja dia hafal, bukan sahaja dia tengok perbuatan Nabi, tapi dia tulis. Dia tulis semua, termasuk yang ditulis oleh para sahabat mengenai dengan solat. Lalu lahirlah beberapa perkara yang ditulis oleh ulama berkenaan dengan solat Nabi SAW mengikut ijtihad dan pendapat masing-masing berdasar kepada kefahaman hadis yang difahami, sama ada mazhab Syafi'i, sama ada Hanafi ke Maliki ke, dengan syarat benda tu berdalil. Ada dalil. Kita dituntut mengambil dalil yang terbaik. Oleh kerana dalam banyak-banyak yang baik mesti ada yang terbaik. Maka terbaik itu adalah menjadi benda salah satu daripada tuntutan yang disebut oleh Allah, yang selalu kita baca dalam Al-Quran, iaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kita mesti buat macam-macam mana pun amalan kita ini mesti ahsanu amala, baru dapat syurga Firdaus. Kita jangan minta Allah Ta'ala ni, ya Allah, tak apalah, duduk pintu syurga tak apa dah. Sebab ada sahabat minta syurga hok ringan-ringan. Sahabat dalam hadis kan, dia minta syurga hok ringan-ringan je lah, hok biasa-biasa. Tak mahulah syurga yang besar-besar sangat. Sebab dia fikir dia tak layak nak masuk syurga hok besar-besar mungkin. Nabi kata jangan. Nabi kata minta lu. Minta mana? Hak Firdausil A'la, syurga hak tinggi sekali. Itu menjadi tuntutan kepada kita untuk kita minta syurga yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa kita pandai-pandai sembahyang sampai ke umur sekarang, soalan yang perlu kita tanya kepada diri kita, sudahkah kita mendapat rasa manfaat daripada sembahyang kita ini? Itu soalan pertama yang mesti kita jawab. Sebab solat ini ada manfaat dia. Solat ini mengajar satu perkara yang luar biasa kepada manusia. Sebagaimana disebut oleh Allah, ayat yang selalu kita baca, innas salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu boleh mencegah perkara fahsya dan perkara mungkar. Mesti ada benda. Dalam solat tu bukan kita sembahyang saja ni. Cuma ada setengah orang rasa bahawa dia sembahyang tu sembahyang macam sembahyang saja, macam tak ada masalah. Akad takbir, Allahu Akbar, rukuk, sujud, semua dia rasa macam sudah sembahyang tu apa benda yang dapat? Setelah sembahyang tu nak kata lega. Tang mana yang lega tu, tang mana? Orang boleh kata. Betul tak? Nah. Kat mana hak lega tu, kat mana? Hak nikmat tu kat mana? Hak sedap rasa tu macam mana? Jadi manfaat daripada solat kita. Oleh kerana solat ni merupakan satu kewajipan muslim dan ibadat yang sangat penting, yang disebut oleh Nabi SAW, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama sekali, wa iqamis salah, diletakkan selepas daripada penyaksian kita kepada Allah Ta'ala, itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Benda yang diletak selepas daripada itu iaitu iqamis salah. Tuan-tuan kena faham perkataan iqami, mendirikan.
Bukan buat ni, bukan taf'alus salah, bukan buat semayang, amal semayang tidak, tapi disebut iqamis salah. Dalam Al-Quran pun sebut iqamis salah. Qama yaqumu makna berdiri. Kenapa disebut solat? Mendirikan solat. Zakat dia tak sebut amal, disebut waliz zakati fa'ilun dalam Quran sebut. Waliz zakati fa'ilun. Bapa tak sebut amal, dia sebut fa'ilun. Menjadi perbincangan yang hebat di kalangan ulama. Kerana benda ni, solat, semayang, semayang zakat, dan benda yang tak pernah ditinggalkan oleh Allah Ta'ala di dalam menyebut ciri-ciri mukmin yang baik. Mendirikan sembahyang dengan kata sembahyang ini boleh membina satu perkara yang luar biasa yang ada dalam jiwa manusia, iaitu membina roh bertaqarrub dengan Allah, hampir dengan Allah Ta'ala. Kerana dalam solat ini ada sujud. Dan hadis Nabi SAW, Nabi sebut hubungan di antara kita dengan Allah Ta'ala yang paling dekat apabila ketika sujud. Ketika sujud, hubungan paling dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Tapi kita tak ambil manfaat daripada semayang. 40-50 tahun untuk semayang, untuk tak tu. Bismillah. Orang duk belajar semayang, dia tak belajar semayang. Dia duduk setara tu, dia boleh hidup dengan cara sedap, duduk atas muka dunia, duk rasa amalan dia Tuhan terima, dah semayang dia hak terbaik tanpa dia belajar semayang. Berlambak orang duk buat kerusuh solat lah, kerusuh apalah orang kita duk buat. Tidak cuba untuk memperbaiki solat kita. Jika solat itu disebut perkara yang kedua, dibangunkan Islam. Baik. Sebelum daripada solat, sebelum tu lagi, solat hak 5 waktu dulu kita ambil. Dia mesti ada azan. Semesti ada azan. Seluruh dunia azan begitulah. Timur ke barat, utara ke selatan, perkataan yang sama. Kalau tak sama, makna dia reka. Bagaimana Syiah? Syiah dia masukkan dalam azan dia, hayya ala khairil amal, dia sebut satu. Asyhadu anna Ali hujjatullah. Tu bagi Syiah di Iran, Syiah Rafidah ni. Kalau Zaidiyah dia tak sebut dalam salat dia asyhadu anna Ali hujjatullah. Dia sebut satu je, dia tambah juga hayya ala khairil amal, dia kata. Lepas hayya al falah tu, hayya ala khairil amal. Masa saya duduk di Yaman dulu, adalah Masjid Zaidiyah. Masjid Syiah Zaidiyah dekat dengan rumah. Dengar hari-hari dia azan. Hayya ala khairil amal. Malam-malam Jumaat dia baca Yasin, macam orang Melayu dah. Nah, kalau ada orang mati dia buat tahlil, tu amalan Syiah Zaidiyah yang saya nampak sendiri. Mana mengajar ni kena marah orang pula ni. Lantak pergi nak marah apa. Tapi nak sebut tu lah benda yang berlaku. Syiah Zaidiyah. Kita duduk tengok, duduk perhati kata sama macam orang Melayu. Sama. Sebelum azan tu ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali baitihi. Dia tambah ahli bait semualah. Sebut tu. Barulah Allahu akbar. Allah, dia azan gitu je. Dia tak ada lagu-lagu. Nah, itu azan Syiah Zaidiyah. Kita tak berhati orang Melayu sama ke? Dia perlis tak pernah jumpa lagi lah.
Tak tahu dah, takut ada. Tapi di sebelah-belah luar tu, sebelum azan tu, Allah subhanallah, sekampung dah dengar dah. Salah ustaz sebut dia zikir pada Allah. Bukan salah zikir pada Allah. Azan tu ibadah. Dan sahabat Nabi Nabi tak pernah azan sekali pun. Bilal azan, Abdullah Ummul Maktum azan. Tapi Nabi mengiyakan perkara yang dimimpikan oleh sahabat itu. Maka dia sunnah. Dan Nabi pun beritahu, orang tu beritahu dia begini-begini, Nabi kata kamu pergi beritahu pada Bilal, kerana Bilal ni dia punya tekak dia besar sikit pada orang lain. Tu je benda dia. Ada tak Bilal baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha, tak ada. Bilal tak baca gitu. Dah bagi di mana benda ni? Reka lah. Reka. Bila reka dalam masalah agama. Reka dalam masalah agama ni tuan-tuan bukan benda kecil, benda besar. Awak Nabi tak sempurna ke? Nabi tak reti ke? Ataupun Nabi ni bohong, satu benda dia tertinggal pada kita, nak menyempurnakan agama ni, gitu ke? Mana sifat siddiq Nabi? Dan kita telah membuang ayat Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, itu kita buang dah. Allah Ta'ala sempurna agama sebab apa? Dengan buat satu benda yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Nampak benda kecil je tapi besar. Nampak benda kecil je tapi besar benda ni. Bukan benda sikit. Mungkin tak setuju dengan saya sebut ni. Tak setuju pun tak apa, tapi saya nak sebut sebab ini agama. Daripada azan nak buat hak Nabi tak suruh buat dah. Macam mana? Dan macam mana bila nak azan? Azan je lah. Awak nak baca Quran 30 juzuk pun jangan duk buka lah mikrofon lagi. Nah, ni satu bandar dah dengar dah. Satu kampung dah barulah azan. La Allah, tu azan. Apabila muazzin mengumandangkan azan, Allah Ta'ala nak ajar kita sebagaimana tiupan sangkakala yang ditiup oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Sebab apabila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang pun mari masjid. Mari dalam keadaan telah berwuduk. Telah berwuduk. Wuduknya di rumah. Terbatal baru ambil di masjid. Kerana afdalnya wuduk di rumah. Wuduk di rumah sebelum masuk waktu dah mari dah, dapat pahala tunggu waktu semayang. Lagi terbaik daripada iqamah baru mari, lepas azan baru sampai. Terbaik lagi orang yang tunggu waktu salat, lebih baik lagi. Dan kita kata nak cari hak terbaik. Dan sebelum daripada salat ada azan, sebelum daripada tu wuduk. Miftahus salatit tuhur, kunci bagi sembahyang itu adalah tuhur, adalah wuduk. Baik. Daripada ambil air wuduk lagi, kita panggil ambil air sembahyang lagi, kita kena jaga mengikut sunnah Nabi SAW. Baru sembahyang kita itu meraih cinta Allah. Kita tidak bazir walaupun di rumah kita. Walaupun di rumah kita, apatah lagi di masjid, harta orang ramai. Bukan makna di masjid ya kita jangan membazir, di rumah tak apa, moga harta kita tak bayar bil air, kita bayar. Dah. Lazimkan menggunakan air yang sedikit semasa wuduk. Ambil sikit-sikit je. Saya pergi masjid satu, saya cukup berkenan dengan tempat wuduk masjid itu. Dia pakai sensor air tu, nampak tak? Canggih lah. Tapi sebenarnya jimat. Kita hulur tangan, keluar air sikit, sensor dia angkat, mati sendiri. Sebab apa? Yang berlaku di masjid-masjid,
Dia buka paip air, dia buka, dia ambil wuduk, dia basuh muka, air tu keluar. Dia macam harta mak bapak dia. Sedangkan harta tu harta orang ramai. Di rumah dia pun begitu juga. Kelaziman dia menggunakan masalah air ni dia guna dengan tidak betul, maka bagaimana dia nak mencapai solat yang berkualiti? Daripada ambil air wuduk, ambil air sembahyang pun tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat dia bukan gunakan air yang banyak, tapi syarat dia meratakan air pada anggota wuduk. Betul tak? Itu syarat dia. Hatta banyak ni pun boleh ambil air sembahyang. Nabi SAW menggunakan air semasa wuduk hanyalah sedikit saja, tak banyak. Kenapa kita jadi banyak guna air? Jadi kalau paip-paip air di masjid ni, hak ada kolah, ada apa, ambil satu cedok air tu guna sikit-sikit, hak lebih buang balik, buanglah kolah balik. Baru sembahyang kita berkualiti. Ya Allah. Baik. Dan kita pun masuklah solat yang boleh, kata Hasan al-Basri, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, solat yang dapat menghalangimu daripada maksiat dan kemungkaran. Solat adalah benda yang dapat menghalang kamu daripada maksiat dan kemungkaran berdasarkan firman Allah tadi kita baca, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan jika solat kamu tidak menghalangi kamu daripada kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya kamu belum sembahyang. Apa maknanya? Hakikatnya kamu tidak betul-betul meletakkan diri kamu dalam kondisi orang yang melaksanakan solat dengan khusyuk. Ya Allah, berat ni dia kata ni. Kenapa? Kerana masa itulah hubungan kita dengan Allah Ta'ala terjalin. Sedap semayang ni tuan-tuan, sedap, seronok. Sebab apa? Baik. Yang pertama, sembahyang ini adalah simbol kepada ketenangan. Orang boleh tenang dengan sembahyang. Tengok dia kata apa? Dia kata solat ini menunjukkan ketenangan jiwa, kesucian hati kepada orang yang melakukannya. Ketika mana iqamis salah, ketika mana dia menegakkan salat dengan sebenarnya, apabila dia mengikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala, ikhlaskan diri, maka solatnya itu tenggelam di dalam kekhusyukan dengan Allah Ta'ala. Ikhlas jadi hamba Allah. Bila ikhlas jadi hamba Allah, maka sembahyang. Sembahyang dia tu, dia gerakkan kaki dia, semua sekali pergerakan dia tu mendapat satu ketenangan yang luar biasa. Itu disebut oleh Hasan al-Basri. Kita tengok pada kajian pula. Mana kajian? Baik. Hari ni sehari saya baca bab sembahyang, sakit kepala. Tuan-tuan, kajian, baca kajian satu hal, lepas tu nak tanya doktor pula macam mana, telefon kawan hot doktor pula, betul ke tak ni dia sebut dia kaji. Baik, kita solat, di mana hok kata ketenangan? Iaitu apabila tubuh badan kita bergerak, rokok, sujud, i'tidal semua. Dan bila kita sujud, dia kata darah kita mengalir ke otak kita. Kita bernafas ni, kebanyakannya penyakit yang datang dalam tubuh kita oleh kerana
oksigen kurang sampai kepada saraf yang ada di anggota itu. Ni bukan Malaysia, ni Jepun kaji. Saraf kita ni, semua tubuh kita ini perlukan oksigen yang cukup. Kesan daripada oksigen yang tidak cukup, dia jadi mengantuk. Tetua hak mengantuk ni, betul ni, oksigen tak cukup ni. Faham tu? Oksigen tak cukup. Tanyalah mana-mana orang perut Batam memang begitu mengantuk. Sebab tu bila kita bawa kereta, kereta lain saya tak tahu. Saya pakai Mercedes satu, Mercedes. Dia ada satu butang situ. Butang situ tu dia automatik. Bila kita berjalan, dia rolling udara aircon dalam kereta tu. Rolling. Bila tak cukup oksigen, butang tu dia nyala. Dia sedut udara luar masuk sekejap, lepas tu dia padam pula. Bila padam tu makna cukup oksigen dalam tu, menyebabkan kita bawa kereta tu kurang mengantuk. Tapi kalau nak tidur juga. Tapi nak sebutnya gitulah teknologi kereta tu. Memang betul. Kalau kita mengantuk, kita buka cermin sekejap, masuk oksigen. Dan cara kita bernafas, kita bernafas pagi-pagi, kita kena bernafas, tarik nafas panjang, tahan selama 20 minit. Tahan 20 minit 20 minit mampu 20 saat dah, ataupun 15 saat. 1, 2, 3 kejut tak tuan sebut 20 minit. Betul ke tak ustaz ni kata? Nak 20 saat ataupun 15 saat. Tahan tu, seluruh oksigen mengalir di tubuh kita. Kita pun lepas perlahan-lahan dalam kiraan 10 ataupun 5 lepas. Buat 10 kali. Nafas kita pun panjang. Tu contoh kajian yang dia buat. Baik. Ketika kita sujud dalam sembahyang ni, oksigen di otak kita cukup. Yang menyebabkan kita bangun daripada sujud itu kita segar. Sekali-sekala pening oleh kerana tak biasa sujud lama. Betul tak? Tapi bila biasa sujud lama, tak pening. Try tak percaya? Sekali-sekala tuan-tuan kena sujud lama semayang, Allahu Akbar, sujud lama, tak pernah buat, hari tu buat sujud lama, bangun tu dia rasa macam mabuk ketum sikit, ini pening gitu. Tak, dia rasa gitu. Tapi bila tuan-tuan biasa, tak pening, malahan dia rasa segar. Maka tidak timbullah seorang itu semayang tak boleh bangun sembahyang tengah malam sebab mengantuk. Tak. Awak solat mengantuk, awak tu tidak akan ada. Dengan syarat awak rokok dan awak sujud lama. Kenapa? Oksigen mengalir ke otak awak cukup. Bila cukup, mengantuk tidak ada. Ni orang panggil i'jaz, mukjizat daripada solat, daripada sudut sains. Dan saya tanya kawan saya itu, dia kata betul. Memang begitu. Lalu dari segi pengurusan stres, kita stres, ataupun ketika ke mana kita nak marah, Nabi kata kalau mau marah tu mau berdiri, mau duduk. Bila rasa nak marah lagi, ambil air sembahyang. Nak marah lagi, sembahyang 2 rakaat. Tentu tak marah dah lepas tu. Nah, kalau nak marah lagi, terkejut sungai. Tu hak nambah, saya tambah tu. Marah apa lagi, dah solat dah. Tenang, tak dia nak marah. Boleh faham tak makcik? Nak marah pada suami, jangan meleter, popek pun jangan. Semayang banyak-banyak. Marah pada suami, popek. Tak selesai masalah. Nak marah pada suami, lagi nak marah lagi semayang banyak. Lagi nak marah lagi semayang banyak. Suami relax, awak tak tahu. Baik. Dan kemuncak kepada salat itu kekhusyukan. Memang bila kita sujud lama, rokok lama, dia mari ketenangan. Dan ketenangan itu boleh melatih diri kita menjadi sembahyang yang khusyuk. Baik.
Satu hadis Nabi SAW, rawahu Abu Dawud, suatu hari Abdullah bin Al-Hanafiyah, Abdullah bin Muhammad Al-Hanafiyah pergi bersama bapaknya menjenguk saudaranya ketika dalam keadaan di kalangan Ansar. Kemudian datang waktu salat, dia memanggil khadamnya, wahai khadamku, ambillah air, semoga dengan salat itu aku boleh beristirahat. Kamu mengingkari perkataannya, kami pun mengingkari perkataan dia. Berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, berdirilah ya Bilal, beristirahatkan kamu dengan salat. Riwayat Abu Dawud. Istirahat diri kamu dengan salat. Baik, salat boleh jadi istirahat. Nabi kata tadi memang betul, senaman yang cukup oksigen. Kalau kita solat sebagaimana solat Nabi. Tapi kalau kita solat macam bas ekspres, tak ada apa. Subhanallah, Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar. Baca apa tak tahu, malaikat nak tulis pun tak ada. Tak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia baca tak tahu. Lepas semaya lelah letih. Letih semayang. Macam mana orang letih semayang? Orang semayang boleh tenang, tapi awak boleh letih macam mana? Kalau kita dengar benda-benda begini, kita pun nampaklah kepala kita ni, oh dia kata-kata sebab tu sahabat semayang lama rupanya tenang. Sahabat bangun tengah malam semayang lama-lama. Uthman, Abu Bakar, Umar semayang tengah malam sampai habis separuh Quran. Separuh Quran tu sampai habis. 2 hari tamat Quran, 2 hari tamat Quran. Kenapa? Ketenangan yang dia dapatlah semayang itu. Sampai dia tak sedar. Kenapa? Zuknya dia. Untuk istilah tasawuf dia panggil tu tak? Zuknya dia. Seolah-olah dia tak ada apa diri dia. Dia sedang bercakap dengan Allah. Dia bercakap dengan Allah ni masa nak berkenan hajat semua dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Satu ketika dia kata, seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib mengeluh sakit di mata. Para sahabatnya berkata kepadanya, seandainya aku mahu berjalan melihat hijaunya Wadil Aqiq, pasti aku akan meringankan sakitmu. Tetapi ia menjawab, lalu apa gunanya aku solat isyak dan solat subuh? Kawan ni sakit mata, kawan ni nak bawa pergi berjalan meringankan mata dia bila melihat alam ini. Kata dia, cukup. Lalu apa gunanya aku solat isyak dan solat subuh? Maknanya solat itu boleh meredakan kesakitan matanya. Kenapa? Kerana dia rasa dia melazimi dan dia menjiwai solat itu. Itu kita cerita tabi'in dan para sahabat. Baik. Lalu jelas ketenangan itu adalah sembahyang. Nak cari ketenangan dalam sembahyang inilah yang perlu kita tahu. Macam mana ustaz dia kata nak cari ketenangan dalam sembahyang? Kita tengok. Iaitu sembahyang dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang mukmin yang mana solat dia khusyuk. Apa makna solat khusyuk? Macam saya sebut tadi, solat yang khusyuk diasal daripada akidah yang betul. Nombor 1, orang akidah yang tak betul, dia tak dapat khusyuk solat. Yakin dia kepada Allah bahawa dia menghadap itu Allah Ta'ala. Bila dia yakin dia menghadap itu Allah Ta'ala, bermakna duduk depan dia ni tak ada orang lain, Allah Ta'ala. Kalau dia nak pergi menghadap raja pun dia kena okey. Dia nak pergi menghadap raja, oh pakar bukan main. Biasa pergi menghadap raja tak? Boleh pakai seluar trek itu kan? Majlis rasmi ni dia tulis dah situ, pakaian wajib berbaju Melayu bersamping, pakai kasut begini, tulis siap-siap dah nak menghadap raja. Itu bukan senang pula. Kalau raja hak jenis ada protokol, raja tak ada protokol, tak apa. Nah,
boleh sembang gitu je. Oh, jenis ada protokol. Masuk sekali langkah, sekali tunduk, sekali langkah, sekali tunduk. Payah susah. Nah, kalau raja Thailand duduk bersipuh duduk, jalan perlahan-lahan, nak tengok mata pun tak boleh. Kalau nak cakap tadi, kalau nak berkelip kena turun bawah gitu. Nampak ni? Baik, azan dulu. Terhak bagi azan dulu. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik, solat yang khusyuk. Berjayalah orang mukmin apabila dia salatihim khashi'un, sembahyang yang khusyuk. Saya sebut tadi sembahyang khusyuk apabila seseorang itu tahu dia berdiri depan siapa, itu Allah yang lebih besar daripada mana-mana kuasa di atas muka dunia, dan dia menikmati bacaan dalam solatnya, dan dia memahami bacaan dalam solatnya. Kalau Fatihah, kita tahu bahawa ketika mana kita sedang baca Fatihah ni, kita sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala jawab, hamba-Ku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan jawab sampai ke akhir. Semuanya ada jawapan berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna apa yang kita ucapkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab, kita ucap balik Tuhan jawab, bermakna kita sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Kita sedang bercakap dengan Allah. Bila kita bercakap dengan raja tadi pun kita kena bercakap elok-elok, cakap dengan bahasa dia, cakap dengan keadaan tenang, apatah lagi nak bercakap dengan Allah Ta'ala yang raja segala raja, yang memerintah segala-gala. Tentu kita tuturkan bacaan kita, bacaan yang tenang. Tentu kita sebut perkataan-perkataan yang betul, dan Allah Ta'ala telah khaskan apa benda yang manusia boleh sebut oleh sembahyang, perkataan apa. Itu ayat Quran dan pujian kepada Allah Ta'ala saja. Sama ada Subhan Rabbil Azim, Subhanakallahumma, Subhan Rabbil A'la, hamda apa ni, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, hamdan tayyiban mubarakan fi. Dan beberapa perkataan-perkataan lagi yang Nabi ajar berdasar pada riwayat. Dan hak Nabi ajar ni sebagaimana Jibril ajar dia. Kerana semayang ni Jibril ajar, tok guru dia. Kalau ikut riwayatnya, Nabi semayang di Baitullah, pintu Baitullah tu. Nah, sini, tepi sini sikit. Waktu lagi di Kaabah tu, dekat Kaabah tu dia ada warna coklat, lebih kurang panjang ni, marmar depan tu. Itu adalah tempat Jibril solat. Nabi solat di belakang sikit, tempat imam solat tu. Setiap kali masuk waktu, dia akan pikul sejadah, pikul mikrofon, imam semayang depan tu. Kalau tak hujan, kalau hujan dia semayang dalam bangunan. Ada dekat tepi pintu Baitullah tu ada, lebih kurang dalam panjang ni, marmar dia, letak dekat Baitullah tu. Itu katanya tempat Jibril solat. Dah lepas pada marmar tu, belakang sikit, itu tempat Nabi solat. Jibril yang ajar Nabi SAW solat. Kerana itu cara nak menghadap Allah Ta'ala. Betapa hebatnya Allah, seruan yang diseru untuk menghadap dia bukan dengan serunai, bukan dengan seruling, bukan dengan gendang, bukan dengan paluan gong apa, tidak. Saya duk tengok ada sekarang ni dalam masjid-masjid, dia pasang TV tu. Masuk waktu bunyi dong 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 dong. Awak masjid tak boleh buang ke bunyi tu? Kata reti nak buang, mudah nak buang tu. Kerak sound dia tu, sound TV tu. Ataupun remote TV tu ada, remote TV tu ada, dia ada gambar sound gitu, pangkah tu, tekan itu tak bunyi ya.
Tak bunyi, nak buat apa gendang dum dum dum. Hak mereka alat ni satu hal juga. Payah buat bid'ah kalau mereka benda ni. Bukan sini lah tempat lain. Nah, marah baju mereka ni kalau dengar. Habis nak sebut begitu, tak sedar mereka benda tu lah. Cukup bagi tahu masuk waktu sudah. Gendang-gendang buat apa lagi? Zaman dulu dum dum. Nah, untuk apa? Cukup dengan azan. Cukup dengan azan. Nak bagi tahu solat. Nak azan kuat lagi, letak speaker kuat-kuat 200 watt satu. Hadap satu kampung dengar. Lagi kuat azan. Hak mari 8 orang. Speaker ada 9 atas. Hak mari 8 orang. Lebih satu speaker pada orang. Kacau sungguh lah. Baik. Ibnu Jauzi sebut khusyuk ni, kata Ibnu Jauzi, kamu boleh khusyuk ala solat. Saya sebut tadi, kamu anggap bahawa azan itu seakan-akan panggilan kiamat. Itu sangkakala. Dan ketika kamu menutup aurat, hendak sembahyang, hendaklah kamu ingat bahawa keburukanmu ditutup, dan kamu hendak tutup keburukan orang lain, dan Allah Ta'ala tutup keaiban kamu dengan perkataan astaghfirullahalazim. Sahnya solat itu kena tutup aurat. Tak boleh semayang ambil bogel, tak boleh. Buka aurat tak boleh, kena tutup aurat. Makcik semua tutup aurat masa solat. Tak semestinya pakai pakaian hak makcik pakai sekarang ni. Kalau pakai tudung labuh dah pun, pakai jubah cukup syarat aurat ditutup, boleh semayang ah. Cuma kita pakai gini hari ni. Tandanya kita ni orang panggil kain sembahyang. Kain sembahyang. Tuan tak sembahyang. Baik. Ketika ia menghadap wajah ke arah kiblat, maka hendaklah dia tahu bahawa dia hadapkan hatinya kepada Allah. Kata Ibnu Jauzi. Benda yang kedua. Yang ketiga, ketika mana mengucap Allahu Akbar, hendaklah kamu tahu bahawa ucapan kamu itu membesarkan segala-galanya lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah perbuatan yang tidak diterima sembahyang kamu. Sebut Allahu Akbar, tapi dalam hati ada benda lain lagi lebih besar daripada perkataan itu, tak ada terima solat. Tak terima macam mana syirik. Dia panggil dengan perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Nak akad takbir, nak mulakan, dia punya password dia dia panggil tak? Nak semayang ni, Allahu Akbar. Lepas baru tak boleh nak online dengan orang lain, tak boleh dah. Tu bahasa zaman sekarang, nak mudah bagi faham. Nak cakap dengan kawan, nak berbual dengan kawan sebelah apa tak boleh, semua tak boleh. Hanya dengan Allah. Khas password itu yang kita guna, itu Allahu Akbar. Dan jangan sampai hatimu dengan perkataanmu berbeza, dia kata, kerana salat kamu tidak diterima. Kata Ibnu Jauzi lagi, dan ketika kamu minta perlindungan daripada Allah, iaitu dengan kamu mengatakan dalam surah Fatihah kamu, maka resapilah maknanya dan hadirlah tawaduk, merendahkan diri di hadapannya. Surah Fatihah, tengok makna dan tadabbur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bukan tahu makna je, tadabbur. Apa makna tadabbur? Mengerti satu persatu apa yang Allah Ta'ala nak dalam surah Fatihah. Sampailah kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pengakuan kita menjadi hamba Allah. Sampai ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang betul. Itu benda yang kita sedang cakap dengan Allah Ta'ala tu. Baik. Ketika rokok dan sujud, resapilah hatimu makna bacaannya, dan yakinlah apabila engkau laksanakan dengan sempurna, engkau akan mendapat cahaya yang menerangimu, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, as-salat diya,
sembahyang itu cahaya, nur, cahaya kepada kita. Mana? Di hari akhirat. Allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian seterusnya, saya sebut tadi solat boleh jadi tenang. Solat cahaya, kita sebut dah. Yang ketiganya, solat ini sebagai obat kepada kelalaian. Lalai ini merupakan satu penyakit bagi manusia. Kerana semua manusia ni la ghafilin, Tuhan sebut lalai. Dan manusia hidup dengan kelalaian. Bila orang azan je Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tak nak ingat. Dalam masa tempoh mula-mula tidur, subuh tidur, tak boleh lalai dengan tidur. Bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun solat. Kalau subuh pukul 6.30, 6.30, 7.30, 8.30, sampai pukul 1.30, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas sampai pukul 1.30, sampai pukul 5 pula asar, pukul 4.30, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, Isyak, lepas tu Isyak tidur balik esok. Allah Ta'ala mengejutkan kita daripada kelalaian. Dan segala kotoran kita pun, dosa kita pun, apa ni orang panggil, luruh, orang panggil, terhapus dengan solat. Dan Allah Ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsik, واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Suratul A'raf ayat 205 yang bermaksud, dan sebutlah nama Allah dengan hatimu dan merendahkan diri dengan rasa takut. Tadarru'an wa khufiyah. Tadarru' makna merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak merasa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan jangan kamu termasuk daripada orang yang lalai. Berkata Mujahid, dalam ayat ini waktu pagi itu solat subuh, waktu petang iaitu solat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Rasulullah kata, barang siapa yang menjaga solat wajib, man hafaza ala haula'is salawatil maktubat, dia punya lafaz dia, barang siapa yang menjaga solat wajib, maka dia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Itu bermakna solat mencegah kita daripada kelalaian. Hidup kita 24 jam ni, berapa lama masa kita ingat pada Allah? Kita boleh tahu sendiri berapa lama tak masa kita ingat pada Allah. Sembahyang menggerakkan kita tu, baru kita faham masalah sembahyang wajib. Hak wajib. Kita tak bahas lagi masalah sembahyang yang sunat. Tambah lagi sembahyang sunat, nescaya sembahyang kita itu menjadi sembahyang terbaik. Kerana apa? Kerana sembahyang yang sunat ini boleh menampung sembahyang yang wajib. Dalam hadis Nabi sebut terang-terang, sembahyang sunat kita ni, hak kita ada sembahyang sunat ni, menjadi pelengkap kepada sembahyang yang kita solat wajib ini. Allahu Akbar. Tu dia benda dia. Kenapa dia menampung solat kita? Kurang-kurang wajib ni solat sunat, mari menyempurnakan solat wajib tersebut. Dan dengan solat juga Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersabar. Dan dengan solat, wasta'inu, suruh minta dengan Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga solat. Banyak benda semayang ni boleh selesai masalah. Jadi akhir kesimpulannya tuan-tuan, tak boleh lama-lama malam ni saya nak balik jauh, balik Kelantan. Esok nak masuk Thailand pula. Masuk kat ni malam-malam tak boleh. Lagi pun pasport saya tak ada. Pasport saya duduk di kedutaan Saudi, pergi umrah. Jadi esok berenang kat dalam sungai masuk gitu.
Nah, baik. Tuan-tuan sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala nyatalah pada kita pada malam ini bahawa semayang betul-betul kita jaga, Allah Taala akan kasih pada kita. Tengok para sahabat dia punya jaga solat dia. Dia boleh tinggal segala pekerjaan dia kerana solat. Kerana orang yang menjaga solat ni bermakna dia jaga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan jaga dia. Allah Ta'ala ringankan beban di dalam urusan kerja dia. Kerana kadang-kadang manusia ni dia terbeban dengan kerja yang dia buat sehari-hari. Baik kerja pejabat dia dengan cikgunya, terbeban dengan cikgunya, dengan wakil rakyat terbeban dengan wakil rakyat, dengan Perdana Menteri, dengan menteri besarnya. Masing-masing ada dia punya bebanan. Tapi dia jaga betul-betul waktu solat. Semua kerja lain jadi benda yang remeh sahaja bagi dia, kerana Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan dia. Kerana ayat tadi lah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Harap dan minta dengan Allah dengan sabar. Satu, nak minta ni kena sabar banyak dulu. Was-salah, dengan sembahyang. Bila sembahyang tengah malam, banyak minta dengan Allah Ta'ala. Sujud lama dengan Allah Ta'ala. Makin sujud lama, makin Allah Ta'ala nak berkenan. Itulah simbolik kepada sembahyang yang dapat meraih cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir tuan-tuan, fawailul lil musalli. Ada orang sembahyang juga masuk neraka. Iaitu Allah Taala sebut alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam sembahyang. Lalai dalam sembahyang ni banyak penafsiran ulama ni, ada 2, 3, 4, 5 penafsiran. Di antaranya tidak jaga waktu solat, sahun. Yang kedua, sembahyang yang tidak ada sedikit pun kekhusyukan dalam sembahyang. Sembahyang tapi hati dia ingat ke lain, tidak cuba untuk khusyuk. Kalau dia cuba untuk khusyuk itu satu hal. Yang ketiganya, sembahyang tidak ikut cara Nabi SAW. Hal tu terang-terang. Bukan sembahyang je Nabi ajar, daripada ambil air sembahyang Nabi ajar, daripada nak mari masjid Nabi ajar, duduk dalam masjid Nabi ajar, nak solat berjemaah betul sah Nabi ajar. Jangan sampai gajah boleh masuk, tak, kambing boleh masuk kat tepi tu. Kita bukan kambing je, gajah boleh melintah. Kena rapat. Orang kita suruh rapat-rapat, dia kata tak selesa. Tak selesa pun sembahyang sorang-sorang tengah-tengah tu. Nah, oh, rapat-rapat ni kerana apa? Rapat ni betul ke soft, dan imam kena pastikan soft tu betul, baru dia akad takbir. Tengok ujung, tengok sana, tengok sini, soft depan betul, baru akad takbir. Dah kena semangat lah nak semayang ni. Nak, lepas tu duduk soft depan, kena berebut duduk soft depan. Kita dah, awak sila, la ilaha illallah. Dia duduk belakang orang lah, sah depan kosong, ada kata sila. Nabi suruh berebut. Heran sungguh orang Melayu ni, baik hati tak bertempat. Nah, berebut nak duduk sah depan ni sebab apa? Sebab sah depan ni fadilat dia besar, nak banding sah kedua, sah ketiga, sah keempat. Bagi lelaki, perempuan lain cerita lah. Nak beritahu bahawa begitu hak Nabi ajar pada kita. Sampai rokoknya, sampai tu sujudnya, sampai iktidal. Lepas semayang Nabi tak biar begitu. Nak baca apa lepas semayang? Dia sebut pula baca lepas semayang tu, besar depan tu tulis. Baca sendiri lah. Sekarang suruh orang baca kot ke depan tu tak. Tapi tak pandai baca ustaz, tak pandai baca, pergi belajar dengan Tok Imam. Jumpa Tok Imam. Tok Imam ajar seminggu Tok Imam. Baca dia baca Astagfirullah, suruh dia ingat dia apa, seminggu reti lah. Bukan banyak pun sikit tu. Ada setahun tak reti lagi. Oh, mu makan apa mu ni? Mu makan apa sampai tak reti lagu tu. Nah, sebab tu kita senyap-senyap kita wirid yang dia sebab apa? Masing-masing. Lepas salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, putus hubungan kita dengan imam. Kita pun masing-masing. Dia kata tak berdoa lepas sembahyang, doa masing-masing. Doa ni, tuan-tuan, bab doa, akad tangan lain. Akad tangan satu bab, berdoa satu bab. Bukan semua berdoa perlu angkat tangan. Bukan semua. Tuan-tuan nak angkat tangan lah.
Ada kan tak perlu angkat tangan pun dia berdoa, tapi nama doa masuk tandas perlu angkat tangan. Duk depan tandas bismillah. Dia nak bomo nak apa ni orang kata. Dah, doa bersetubuh angkat tangan kau. Doa bersetubuh. Duduk gitu bismillah. Bini tengok dia baca apa pula ni, ayat gagah ke apa dia kata. Bini kata. Nah, jangan buat benda pelik gitu. Nak makan sambil nak ambil lauk tu je. Kul samillah bismillah, makan. Bermakna Imam Bukhari meletakkan bab mengangkat tangan ketika berdoa lain, bab berdoa lain. Dia dua bab. Dia tak sama dua-dua tu. Sebab apa? Sebab ada benda yang Nabi angkat tangan, ada benda yang Nabi tak pernah angkat tangan. Nabi nak hajat pada Allah, nak hajat sungguh, Nabi angkat tangan. Ketika Nabi berdoa dalam peperangan, Nabi angkat tangan. Tu kisah Nabi angkat tangan. Ada benda Nabi tak angkat tangan, Nabi baca gitu je. Jadi janganlah menjadi isu bila tu imam tak wirid. Orang luar mari dia perlih, dia kata perlih ni tak doa, dia kata. Wirid pun tak, bukan tak wirid. Mu tengok depan terbesar, mata mu nampak ke tak? Kalau dah nampak mata, aku nak bagi cermin mata mu. Nampak tu depan tu wirid, suruh baca sendiri. Itulah beza kita dengan orang lain. Kita suruh baca sendiri. Dah ustaz kalau imam negeri-negeri lain dia nak tolong ajar makmum dia boleh ajar, tapi bukan semua dia kena ajar, bukan hari-hari kena ajar, 5 waktu kena ajar. Mungkin seminggu dia kena ajar lah, tapi lepas tu dia diam lah. Ni sampai guna mikrofon astagfirullah orang nak semaya jamak pun ada, belakang semaya sunat pun ada, terganggu orang. Ni apa cerita? Jadi tuan-tuan kena faham lah benda tu. Kena faham waktu okey, dia tak bergaduh dengan orang, tak bergaduh dengan majlis, tak bergaduh dengan jabatan agama. Ni hari-hari jabatan agama kena sumpah, nazir kena sumpah, imam kena sumpah hari-hari. Kenapa? Tak sama dengan orang kita buat, dia kata. Tak sama dengan orang kita buat. Dia tak fikir nak sama dengan Nabi buat, dia fikir sama dengan orang kita buat. Apa cerita aku pun tak tahu. Amalan hak diterima ni amalan hak sama dengan Nabi, bukan sama dengan orang. Kalau nak sama dengan orang, tak perlu Nabi, ikut orang. Takut makcik takut. Takut hak kita pegang tali sebelah sini, tali ujung Nabi tak pegang. Hak tu hak takut masuk syurga. Duk rasa kita pegang tali Nabi dah ni. Tengok lah sana, Allah, Abu Jahal pegang. Terjun neraka dengan dia lah, jangan main-main. Biar pegang sini, tali kita pegang, hujung sana tu Nabi pegang, selamat masuk surga Allah Ta'ala. Tak masuk neraka kita kalau sama dengan Nabi. Boleh faham tu? Faham situ, Alhamdulillah. Geti sampai bila-bila. Tak mau bagi tahu dah, sekali tu je bagi tahu. Nak faham, tak mau faham pun sudah lah, tak apa. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.